wabarakatuh. Salam sejahtera. Salamlah ke Maju Jaya. Rakyat bahagia menggambit dunia. Yang bahagia, Datuk Akramuddin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perzim. Yang berusaha, Dr. Andes Muhammad Nasruddin bin Rahman, Pengurus Besar Perbadanan Muzium Melaka. Yang dihormati, Puan C. Santa Citi, Pemegang Amanah Seri Poyada Vinayagar Murti Temple. Yang dihormati, AJK Seri Poyada Vinayagar Murti Temple. Ketua-ketua bahagian dan seksyen, tuan-tuan dan puan-puan masyarakat Citi yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu bersyukur kita ke hadirat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul pada pagi yang berbahagia ini bagi majlis penyerahan bangunan Muzium Chetty kepada pemegang amanah kuil Seri Poyada Vinayagar Murti pada Isnin 2 November 2020. Untuk memulakan majlis pada pagi ini, dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Dr. Andes Muhammad Nasruddin bin Rahman, Pengurus Besar Perbadanan Muzium Melaka, untuk mencapai ke ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggambit dunia. Yang bahagia, Datuk Akramuddin Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi Perbadanan Muzium Melaka. Selamat datang Datuk ke Muzium Chetty. Mungkin ni pertama kali Datuk sampai ke sini sejak dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Perzim. InsyaAllah lepas ni Datuk akan datang berkali-kali lah. InsyaAllah Datuk. Yang dihormati Puan C. Santa Citi, Pemegang Amanah Seri Poyada Vinayagar Murti, sebelah Datuk Puan Santa, dan tetamu-tetamu lain, ramai sahabat-sahabat saya ni, Cik Aru, Cik Sundaram. Hari ini semuanya berpakaian tradisional Chetty. Hari ini kita tak dapat nak jemput ramai tu pasal masih dalam demam COVID ni, dan pegawai-pegawai daripada Perbadanan Muzium Melaka ni. Alhamdulillah, kita berjumpa pada pagi ini untuk majlis penyerahan Muzium Chetty ini kepada pemegang amanah yang diketuai oleh Puan Santa. Dan untuk makluman Datuk dan juga para hadirin, peringkat awal dulu sebenarnya masyarakat Chetty mempunyai satu misi untuk menubuhkan muzium. Jadi pada tahun 2002 lawatan, waktu itu lawatan TYT Tun sekarang kan, jadi ada idea untuk menubuhkan muzium ni, dan dengan kerjasama daripada Perbadanan Muzium Melaka, maka tertubuhlah muzium yang Datuk berada sekarang ni, yang mempamerkan tentang kehidupan masyarakat Chetty, kaum komuniti yang terdapat di negeri Melaka, dan sangat unik sebenarnya, tak ada di negeri lain. Saya juga dimaklumkan oleh sahabat saya ni, dia kata sekarang pun dah semakin ni, nak tengok golongan muda sekarang, masyarakat Chetty ni dari segi kebudayaan dah semakin susah sekarang ni. Tapi di Melaka ni kita kena pertahankan, kerana itu adalah salah satu OUB yang kita submit ke pihak UNESCO untuk budaya-budaya yang ada di Melaka. Kemudian muzium ini telah dibuka pada tahun 2003 kepada orang ramai, di bawah, waktu itu di bawah pentadbiran Perzim. Jadi kita telah menerima ramai pengunjung-pengunjung ke muzium ini, sama ada pelawat-pelawat, kemudian pengkaji, pelajar-pelajar, ramai yang datang ke sini. Dan pada tahun lepas Datuk, bila kita memutuskan, lembaga pengarah kita memutuskan untuk penstrukturan semula Perbadanan Muzium Melaka, jadi kita mengharapkan muzium-muzium yang di bawah komuniti ini, termasuklah yang Portugis itu di-manage sendiri oleh komuniti tersebut. Dan ini telah diterima oleh pihak Chetty. Kita dah adakan beberapa perbincangan. Alhamdulillah kita dah mencapai kata sepakat. Walau begitu, kita tidak lepaskan sepenuhnya macam itu. Kita masih ada hubungan, kita masih terus membantu, terutama dari segi peragaan, kemudian membantu
dari segi untuk memohon beberapa peruntukan yang ada dalam kerajaan Negeri Melaka seperti cas warisan dan sebagainya. Yang itu kita akan bantu juga untuk mendapat sumber-sumber kewangan itu. Kerana Muzium Ceti ini salah satu muzium yang terdapat dalam peta Negeri Melaka, peta lawatan. Jadi kita mengharapkan masyarakat Ceti menjaga muzium ini sebaik mungkin, ya. Dan muzium ini pun dah dikenali oleh orang luar, ramai yang datang. Jadi kalau boleh, kalau ada koleksi-koleksi yang perlu ditambah, kita tambahlah, letaklah dekat sini. Kemudian aktifkan kawasan ini untuk majlis-majlis atau kebudayaan masyarakat Ceti. Jadi di sinilah jadi center untuk orang membuat kajian, masyarakat membuat kajian untuk masyarakat itu. Walaupun kalau kita tengok sekeliling kampung ni dah dipenuhi dengan bangunan-bangunan moden, betul ya. Tapi sebenarnya kalau ikutkan masyarakat Ceti ini banyak harta je kawasan sini, tuan. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi datang dan juga kepada komuniti Ceti, pemegang amanah yang datang pada pagi ini untuk kita sama-sama menyelesaikan ataupun menjayakan majlis pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Randes Muhammad Nasruddin di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Bagi meneruskan acara, dijemput Yang Dihormati Puan Sri Santa Citi, pemegang amanah Seri Poyada Vanayaga Murti Temple untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi majlis. Selamat pagi. Yang berbahagia Datuk Akramuddin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Muzium Melaka atau PERZIM. Yang Berusaha Dr. Muhammad Nasruddin bin Rahman, Pengurus Besar PERZIM. Yang dialu-alukan wakil dari pihak pengurusan PERZIM. Yang dihormati Ahli Jabatan Kuasa Koil Sri Poyada Vinayaga Murti dan komuniti Melaka Ceti, kaum Ceti Melaka Ceti sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Saya berasa amat gembira kerana kita dapat bersama-sama pada pagi ini sempena majlis penyerahan bangunan Muzium Ceti Melaka kepada Ahli Jawatan Kuasa Koil Sri Poyada Vinayaga Murti dan komuniti Melaka Ceti. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menzahirkan ucapan penghargaan kepada pihak pengurusan PERZIM di atas kesudian tuan-tuan untuk melapangkan masa pagi ini bagi menyaksikan majlis yang bersejarah. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, komuniti kami mempunyai sejarah yang panjang. Bermula sejak para pedagang India memulakan penempatan di negeri Melaka setelah berkahwin dengan wanita tempatan pada zaman kegemilangan Melayu Melaka. Pergolakan zaman dan kejatuhan Melaka sebagai pusat perdagangan terkenal telah mengakibatkan pedagang-pedagang India terputus hubungan dengan negara asal mereka. Mereka kemudiannya menerima dan mengasimilasikan pengaruh masyarakat tempatan dari aspek pakaian, makanan dan barang perhiasan. Sebagai contoh, kaum wanita di kalangan komuniti kami lebih selesa berpakaian kebaya seperti golongan baba nyonya, manakala kaum lelaki pula biasanya mengenakan kain pelekat dengan talapa atau penutup kepala. Dari segi percakapan, bahasa pertuturan yang sering digunakan adalah bahasa Melayu.
ataupun Melaka Ceti Kriol yang mengandungi perkataan-perkataan bahasa Tamil yang sudah sebati dan digunakan sejak zaman nenek moyang kami. Terdapat juga istilah bahasa Cina yang diserap, misalnya bimpo bagi sapu tangan. Walaupun kini sebilangan besar komuniti Melaka Ceti telah berpindah keluar dari kampung Ceti, mereka tetap mengekalkan budaya yang diwarisi turun-temurun. Ramai yang masih pulang ke kampung untuk menjenguk sanak saudara pada musim perayaan seperti Deepavali, Pongal dan Mingame. Sesungguhnya pada hari ini, penyerahan Muzium Ceti Melaka kepada ahli jawatan kuasa KOIL melambangkan kesungguhan pihak Perzim dan Kerajaan Negeri Melaka untuk terus memperkasakan komuniti kami. Saya yakin bangunan ikonik ini yang mengekalkan reka bentuk asli rumah datuk nenek kami akan terus menarik perhatian pelancong. Mungkin pada masa negara dan dunia dilanda pandemik COVID-19 kini, bilangan pelancong agak terjejas, tetapi saya yakin kita boleh mengharungi segala cabaran untuk memperkukuhkan semula industri pelancongan negeri Melaka selepas krisis ini. Cuma satu harapan kami adalah semoga pihak Perzim akan terus memberi sokongan kepada ahli jawatan kuasa kami dari segi knowledge sharing untuk memelihara artifak-artifak yang bersejarah di samping menambahkan koleksi dan meningkatkan daya tarikan muzium ini. Kami yakin Muzium Ceti Melaka mampu menjadi pusat ilmu bagi golongan cendekiawan dan pelajar yang berminat untuk mendalami latar belakang komuniti kami. Dengan ini saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Semoga Muzium Ceti Melaka ini akan terus maju dan berkembang. Sekian, terima kasih dan salam mesra. Terima kasih diucapkan kepada Puan Si Santa Citi di atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan ucapan daripada yang berbahagia Datuk Akramuddin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perzim. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya lihat sebutannya pun dah macam kaum Ceti juga, tahniah. Yang saya hormati sahabat saya Dr. Andes Nasaruddin bin Abdul Rahman, Pengurus Besar Perbadanan Muzium Melaka, bersama-sama dengan ketua-ketua jabatan di Perbadanan Muzium Melaka dan seluruh kaki tangan. Yang saya hormati Puan Si Santa Citi, pemegang amanah yang bersama-sama dengan barisan ahli-ahli jawatan kuasanya, khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Yang pertama, mari sama-sama kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini tercatat lagi satu sejarah yang amat bermakna kepada kaum Ceti, khususnya yang berada di Melaka dan juga yang amnya berada di Malaysia. Kerana kita tahu bahawa kaum Ceti merupakan kaum antara kaum yang tertua di negeri Melaka, bersama-sama dengan kaum baba dan nyonya. Dan alhamdulillah dengan adanya penyerahan Muzium Ceti ini kepada jawatan kuasa Ceti, saya mengharapkan agar ianya dapat dijaga dengan sempurna tanpa mengalami sebarang masalah dan kerosakan. Kerana sekarang kalau kita lihat memang kita tak nampak, mungkin kaum-kaum Ceti yang lain tak nampak bahawa inilah bahan-bahan artifak yang harus kita jaga,
yang menjadi sejarah kepada nenek moyang kaum Ceti yang berada di negeri Melaka. Dan apa yang saya mengharapkan kepada barisan jawatan kuasa ini, jagalah muzium ini dengan sebaik mungkin. Kerana bagi kami, contohnya macam Perzim mengambil muzium ini sebagai anak angkat pada kita dahulu. Dan kita sekarang kita pulangkan balik kepada ibu asalnya. Ibu asalnya, dan saya mengharapkan ibu yang akan menjaga warisan budaya kaum Ceti ini akan dapat menjaga dengan sebaik mungkin tanpa ada sebarang permasalahan. Dan insyaAllah saya percaya bahawa Perbadanan Muzium Melaka yang diterajui oleh sahabat saya, Saudara Dr. Nasaruddin, akan menjadikan Muzium Ceti ini sebagai salah satu juga antara perkara yang dalam kalender kita, yang mana kita akan memberi pandangan, buah fikiran tentang cara-cara untuk mengatur dan untuk menarik minat orang ramai untuk datang ke sini. Apa yang perlu saya lihat di sini, pertama dari segi kebersihan kita harus menjaga. Seperti mana Perbadanan Muzium menjaga, saya minta juga barisan jawatan kuasa pemegang amanah ini akan dapat menjaga Muzium Ceti ini dengan sebaik mungkin. Kalau boleh, lebih baik lagi daripada apa yang telah dijaga oleh Perbadanan Muzium Melaka. Tunjukkan kepada Perbadanan Muzium Melaka, tunjukkan kepada Kerajaan Negeri Melaka bahawa kaum Ceti mampu melakukan perkara ini lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Perbadanan Muzium Melaka. Jadi sekiranya kita dapat melihat berlaku sesuatu yang tidak enak didengar, saya bagi pihak Perbadanan Muzium Melaka tak teragak-agak untuk mengambil balik keputusan ini. Tapi saya percaya dengan kehadiran kaum Ceti yang ada di negeri Melaka ini, dengan barisan jawatan kuasa yang mantap, saya percaya bahawa jawatan kuasa ini mampu menjaga artifak-artifak nenek moyang mereka dengan baik. Dan anggaplah bahawa artifak-artifak ini ianya datang daripada kita sendiri. Kalau kita beranggapan begitu, saya percaya insya-Allah kaum Ceti akan menjadi satu kaum yang unggul di negara kita, khususnya di negeri Melaka. Dan pada hari ini juga saya ingin mencadangkan kepada kaum Ceti, kalau dapat setiap tahun hantar laporan kepada Perbadanan Muzium Melaka mengenai keramaian yang datang di sini, supaya kita dapat filekan apa juga maklumat-maklumat tentang kehadiran pelancong-pelancong di negeri ini. Jadi saya tidaklah berhajat untuk bercakap panjang. Dan satu pesan pada saya, selagi saya bersama-sama dengan Dr. Nasaruddin dan juga kaki tangan Muzium Melaka ada di Melaka, ada di bumi ini, insyaAllah kita akan bekerjasama erat dengan komuniti Ceti dan juga pemegang amanah dan juga barisan jawatan kuasa di sini. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Terima kasih sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan watika penyerahan. Dipersilakan Yang Bersedia Dr. Randes Muhammad Nasruddin bin Rahman, Pengurus Besar Perbadanan Muzium Melaka, dan Wan Si Santa Citi, Pemegang Amanah Seri Poya Davana Yagan Murti Temple, untuk menandatangani watika. Dengan disaksikan Yang Bahagia Datuk Akramuddin bin Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Perzim. Dia kira 13 3.
Dia akan salah kira. Okay. Alright. Pandang tu aku salah kira. Terima kasih. Okay. Kunci dan artifak kepada daripada pengurus besar kepada Puan Si Santa Cipu. Terima.